Saudara, esok Pasar Geylang Serai bakal membuka semula pintunya kepada orang ramai selepas 3 bulan ditutup dan kini selesai menjalani kerja-kerja naik taraf. Tentu ramai pelanggan seperti sudah tidak sabar mengunjunginya untuk berbelanja dan menjamu selera. Namun, sejauh mana wajah pasar lebih segar ini dapat menambah kerancakan dan semarak yang ingin dicipta bagi jalur budaya Geylang Serai? Dan apakah lagi intipati penting yang perlu diambil kira bagi pasar ikonik itu? Dalam analisis berita malam ini, Dr. Imran Tajuddin, Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Melayu dan Jabatan Seni Bina NUS berkongsi pandangan beliau. Dari sejak dahulu lagi, Pasar Geylang Serai begitu sinonim dengan masyarakat Melayu Singapura. Perniagaan dan bangunan yang cukup ikonik di kawasan Lubuk Melayu ini terus menjadi daya tarikan utama para pengunjung ke kawasan tersebut. Namun begitu, wujud juga pandangan bahawa Pasar Geylang Serai beserta pusat penjajahnya berubah menjadi suram dan tidak bermaya di waktu petang dan malam. Perlukah dan bolehkah suasana rancak Geylang Serai pada waktu pagi dikekalkan sehingga ke malam sebagaimana di kawasan Kampung Glam? Haji Lane dan Basra Street ni kan lebih berkiblatkan anak-anak muda dan mempunyai peranan erat dengan pelancongan kota. Pasar Geylang Serai ini dia dalam ekosistem kawasan Geylang Serai itu dia ada pengkhususan dia sendiri. Jadi kita tak perlu memaksa Pasar Geylang Serai rancak hingga ke malam. Kalau Pasar Geylang Serai ingin disuntikkan kegiatan sampai ke waktu malam, boleh. Mungkin dari segi restoran atau gerai yang ada di sana. Dan ini boleh berlaku secara bertahap dan perlahan-lahan. Kerja-kerja naik taraf Pasar Geylang Serai berlaku seiring dengan usaha merancakkan serta menyemarakkan visi jalur budaya Geylang Serai. Bermula dengan projek Wisma Geylang Serai yang siap dibina pada 2018, pelbagai usaha terus berjalan bagi menyuntik kesegaran bagi kawasan yang menjadi nadi masyarakat Melayu ini. Segala perkembangan ini juga perlu dilihat dari lensa Pelan Induk URA untuk membangunkan paya lebar sentral yang dibentangkan pada tahun 2008, kata Dr. Imran. Pada waktu itu, rencana khusus untuk Geylang Serai sebagai pusat budaya dan perniagaan Melayu di Singapura belum lagi diberi sebarang bentuk perincian. Rencana jalur budaya Geylang Serai setidaknya memberikan gambaran yang jelas tentang matlamat dan projek yang ingin dilaksanakan oleh pemerintah Singapura dan khususnya URA, visi jalur budaya Geylang Serai dan segala perkembangan yang telah wujud. Ini sangat positif, sangat baik dari segi memberikan peruntukan dan juga perhatian terhadap pentingnya dan istimewanya Geylang Serai itu. Prasarana dan perkembangan yang terjadi selama ini dah baik. Cuma kalau boleh diberikan satu kritikan, sebenarnya yang harus kita beri perhatian adalah ini, intipatinya Geylang Serai itu sebagai pusat budaya pasar dan retail orang Melayu, sebagai pekan istimewa yang memberi peluang, ini yang penting, kepada perniagaan dan keusahawanan Melayu untuk mencuba nasib dan tumbuh dan mekar dan berkembang. Lantas, Dr. Imran mengalu-alukan rancangan untuk menaik taraf Tanjung Katong Kompleks atau TKC yang antara lain bakal menyediakan ruang khusus untuk perniagaan Melayu seluas 1,500 meter persegi. Ini boleh diterjemahkan ruang itu kepada kira-kira 100 kedai kecil seluas kira-kira 15 meter persegi setiap satu. Cukup banyak dan ini berpotensi positif dan peruntukan ruang sangat menarik dan sebenarnya banyak potensi untuk berkembang dengan baik sekiranya dikelolakan dengan bijaksana. Yakni jangan sampai bulat-bulat diserahkan kepada pengelolaan swasta semata. Kerana swasta tidak dapat menjamin kepelbagaian dan juga mungkin tidak dapat memahami cita rasa orang Melayu. Semasa melancarkan gerbang ikonik di hadapan Juchet Kompleks, Perdana Menteri Lawrence Wong berjanji usaha menaik taraf kawasan Geylang Serai belum selesai dan banyak lagi akan dilakukan bagi memenuhi visi jalur budaya.
Dr. Imran yakin dengan kerjasama sepadu antara pelbagai pihak, pemerintah, para peniaga, badan-badan Melayu serta anggota masyarakat, Geylang Serai akan terus berada dekat di hati semua orang serta menawarkan pengalaman unik sesuai cita rasa masing-masing. Mungkin masing-masing golongan mempunyai tempat dan tidak salah kalau satu tempat lebih banyak penghususannya terhadap golongan tertentu. Jadi tidak semua tempat harus disamaratakan dari segi kesegarannya ataupun popularitinya. Di Singapura kita sudah mula menyebut istilah Intangible Cultural Heritage, ICH. Budaya tetap berkembang, bertenaga, vibrant dan menghormati adat dan budaya. Saya rasa kita tidak perlu khawatir. Dah ada banyak program di Wisma Geylang Serai misalnya.